So Emma, apa itu exponential moving average dan cara guna di TradingView? Okay, basically sebelum kita pergi ke TradingView macam biasa, TradingView ni macam biasa tempat kita nak tunjuklah kita punya chart, sebab biasa di mana sama kita guna TradingView. Saya nak kenalkan sikit ataupun nak cerita sikit apa itu sebenarnya exponential moving average. So bagi yang dah tahu ataupun dah follow kita punya live pada hari Rabu itu, Tuan Man dah cerita dah. Tuan Man dah cerita dah berkaitan dengan moving average ataupun simple moving average. So moving average ni ada beberapa, antaranya simple moving average, ada exponential moving average, ada juga weighted moving average. So simple moving average Tuan Man dah ceritakan dan dia sangat berkait rapat dengan Emma ni. Saya panggil Emma je okey sebab nak cakap exponential moving average tu je jadi macam geliat sikit lidah ni, lidah Melayu kan. So saya panggil Emma je, okey. So recap sikit je sebab dia sangat berkait. Simple moving average ni adalah dia macam harga average untuk stock price ni. Let's say kalau kita masukkan simple moving average 5 ataupun 10, 5 lah, kita ambil 5. So harga average pada 5 hari yang hari ni dan 5 hari hari ni termasuk hari 5 hari lah, hari ni dan 4 hari yang terbelakang ni. So berapa dia punya average price dia. So itulah simple moving average. Dia just tambahkan semua closing price, kemudian dia just bahagikan dengan 5 kalau kita pilih 5 dia punya period tu. Tapi para pelabur ni dia kan jenis macam sentiasa tak cukup, maksudnya dia nak sentiasa kaji, nak cari lagi yang lebih baik. So kelemahan simple moving average ni ialah, let's say kalau ni saya pakai chart KLCI supaya tak nak tunjuk apa-apa counter. Let's say macam ni kan, kalau anda boleh lihat di kita punya slide ni, kita ambil daripada sini sampai sini lah. Sini sampai sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daripada 12 hari ni, average price dia kat mana? Mungkin kalau kita just ambil 10 hari je, 11 hari je, kita exclude yang ni, yang kita bayangkan ni tak ada. Average price dia mungkin kat tengah-tengah line sini lah. Sebab apa? Sebab dia ambil semua closing price ni, kemudian dia bahagi dengan 11. Tapi bila the next day, hari ke-11, harga mencanak naik. So apa yang berlaku, daripada elok-elok average price kat sini, dia punya simple moving average akan meningkat dengan mendadak lah. Sebab dia yang hari yang baru ni ataupun dia punya closing price ni terlalu obvious, beza dengan semalam punya. So dia akan naik, dia akan kacau lah dia punya, orang panggil average price dia macam ni, tiba-tiba naik dengan mendadak kan. So benda tu adalah antara kelemahan simple moving average. Macam tu juga sebaliknya, kalau macam ni kan, kita start daripada sini. So ni tak boleh lah sebab ni mesti kita start daripada sini. So closing price dia kat sini paling tinggi, closing price dia kat sini, tapi yang lain punya closing price semua kat sini kan. So sebenarnya kat sini dia punya simple moving average dia kat sini. Nampak tak line ni? Kat bawah ni, kat tengah ni. Tapi bila disebabkan ada harga yang paling tinggi kat belakang ni, menyebabkan simple moving average tu kena tambah sekali, kena include sekali yang terakhir ni. So dia punya bacaan dia tu terlalu, orang panggil, dia kena tambah sekali lah yang bukan exponential, yang paling tinggi tu. So dia jadi tak cantik. So bila keesokan harinya, bila hari yang seterusnya, dia dah exclude dah harga ni. So dia akan kira daripada sini, daripada candle seterusnya ni, dia punya close kat bawah kan. So dia dah jadi, daripada tadi tinggi, so dia akan menjunam jatuh ke bawah sebab dia punya perbezaan antara closing price ni dengan closing price ni terlalu tinggi. Jadi itu antara kelemahan simple moving average lah. Jadi apa yang pelabur-pelabur ni buat, dia cuba come out dengan satu idea, iaitu macam mana nak buat. Sebenarnya yang paling penting adalah kita nak tahu sekarang ni punya harga, adakah trend keadaan sekarang ni, kita nak tahu sekarang ni. Maksudnya yang sebelum-sebelum ni kalau boleh bukan nak abaikan, tak terlalu kacau. Maksudnya kalau boleh kita nak tahu harga hari ni, semalam, maksudnya the recent price is the most important price lah. Sebab tu datang dengan idea exponential moving average. Apa yang dia buat, dia letak pemberat kepada hari pertama, iaitu hari ni, dan juga hari semalam. So the rest mungkin hari yang 10 yang ke belakang tu dia tak berapa nak tengok sangat. Yang paling penting hari ni dengan semalam. Sebab tu saya kalau boleh, ni saya tunjuk sikit lah dia punya calculation dia. Tak perlu hafal, tak perlu ingat. Ni calculation ni saya ambil daripada Investopedia. So apa yang dia guna ialah memang dia punya price hari ni lah, price hari ni, today punya price. Adalah dia punya calculation K sama dengan sekian-sekian. Tak perlu ingat, just nak beritahu dengan ditambah dengan yesterday punya price. So nak kata dua price ni dia beratkan, dia letak sebagai pemberat supaya calculation kita tu lebih recent price lah. Macam saya dah ulang banyak kali kan, macam 10 hari yang sebelum ni bukan tak penting, tapi yang hari ni dengan semalam adalah yang paling penting. Sebab tu kita pakai EMA ni.
Ada komen daripada Ros Easy, jangan EMA maksimum sudah. Tak apa, bukan EMA maksimum, ni EMA exponential moving average. Okay? So hopefully penerangan tu sedikit sebanyak dapat clearkan lah beza antara moving average, simple moving average dan juga EMA exponential moving average. So kenapa, saya ulang balik mungkin kenapa EMA ni digunakan sebab kita nak letak harga hari ni dengan semalam adalah yang paling penting berbanding dengan harga-harga yang sebelumnya. Sebab itu adalah follower masa sekarang ni lah, maksudnya trend terkini apa dia. Kalau kita ambil simple moving average, dia just tambah je semua, dia tak ada letak pemberat kat mana-mana pun. Okay? So hopefully semua faham, ataupun terlalu laju ataupun terlalu berbelit-belit apa yang diterangkan. Tapi jangan risau, sebab calculation tu tak kena ingat pun. Apa yang kita kena tahu, just pakai je line tu. Lepas ni saya tunjukkan macam mana nak letak line EMA dan juga SMA. SMA tu Alman dah ajar, so saya just mungkin tunjuk lah. Okay. So kalau tak ada soalan, mungkin kita boleh terus ke penerangan. Lepas ni saya akan tunjuk lagi dia punya beza dengan lebih jelas lah. Bila kita dah letak line dekat kita punya chart ni, lagi nampak dengan lebih jelas. Cuma nak katanya, EMA ni antara kelebihan dia adalah dia lebih responsif. Responsif maksudnya macam saya cakap tadi, hari ni dengan semalam paling penting. Kalau hari ni tiba-tiba harga meningkat dengan tinggi, so EMA ni akan bergerak lebih cepat. Tak percaya, lepas ni kita tengok sama-sama. Okay? So first kali apa yang kita kena buat, kita macam biasa, kita masukkan indikator kat atas ni. Mungkin bagi yang baru first time nak tahu kita punya macam mana nak masukkan indikator, kita masukkan penunjuk kat atas ni. Okay? Masukkan penunjuk, boleh search. Kalau simple moving average, dah tulis je moving average. Tapi hari ni kita belajar tentang exponential moving average. Tulislah exponential, ataupun malas nak eja exponential, kalau tak tahu eja, kita tulis je moving average. So keluarlah moving average exponential. Bukan, saya tekan sekali. So once kita dah tekan sekali, akan keluar lah. Boleh nampak kat sini, dia dah keluar kita punya indicator tu. So alang-alang kita nak buat comparison dengan simple moving average, kita masukkan sekali moving average ni. So ada dua-dua, EMA ada, moving average pun ada, dua-dua ada. So dia punya standard dia by default dia tak 9 lah. Terpulang pada anda nak tak apa-apa, tapi bukan nak kata tak penting, tapi untuk pembelajaran kita just biarkan je default tu. Nampak dua-dua line berwarna biru, so tak boleh nak beza. Kita tukar EMA ni kepada warna yang lebih lain, yang lain lah, supaya kita boleh buat perbezaan. Kita tekan je dekat gambar setting, tekan setting dan akan keluar macam ni. Kita pergi ke gaya, tukar ke warna lain. Kalau saya biru, lawan dia apa? Hijau, merah. Ambil warna merah lah, bagi macam jelas sikit. Okay. Kat bawah ni boleh nak tebalkan, kalau anda nak tebalkan ke apa, bagi nampak lebih jelas. So yang merah tu adalah EMA, dan yang biru tu adalah, biru pun kita tebalkan juga. Yang biru tu adalah simple moving average. Okay. So kalau anda boleh lihat, ingat balik apa saya cakap tadi, biasanya EMA ni dia lebih responsif. So kalau harga saham tu dah jatuh, so dia akan lebih react, lebih pantas. Maksudnya dia punya condongan dia tu lebih pantas berbanding dengan simple. So simple ni dia agak perlahan. Kalau boleh lihat di sini, let's say kat sini, kita tengok kat sini. Merah ni EMA, kena ingat, merah EMA, biru simple. So bila harga naik, apa yang berlaku? EMA dia react dulu. Dia dah naik dulu. Simple ni dia lag dulu. Dia perlahan-perlahan baru dia naik. So EMA ni dah naik dengan tinggi lah. So dan bila harga jatuh, let's say macam ni kan, ni harga dah jatuh, selalu banyak merah. Bila harga dah jatuh, nampak candle merah ni, so EMA dia dah react dulu. Nampak ni, EMA dah jatuh dulu. Biru ni pun lag je. Istilah dia macam, biru ni ambil lajak lah. Dia macam nak break tapi dia ada lajak sikit. Tapi yang EMA ni terus zup, bila ada signal dia, maksudnya harga dah berubah, dia terus bertindak. Kalau biru ni dia lag, dia ambil lajak. Nampaklah dia punya kelebihan EMA ni, iaitu dia lebih responsif dan lebih cepat bertindak. So pelabur yang suka cepat-cepat ni dia akan pakai EMA, dan saya personally pun memang prefer pakai EMA lah berbanding dengan SMA ni, sebab dia terlalu simple.